Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula dari video klip yang sebelum ini. Tadi sampai ke ayat ini ataupun kumpulan perkataan ini. Dalika yu'adhu bihi, itulah nasihat dengannya. Maksudnya itulah nasihat dengan hal tersebut atau perkara tersebut. Perkara inilah perkara yang telah disebutkan sebelum ini. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi sesiapa yang di kalangan kamu mempercayai atau beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maksudnya itulah nasihat. Inilah peringatan atau nasihat dari Allah tentang perkara yang telah saya nyatakan itu bagi sesiapa yang di kalangan kamu yang mempercayai Allah dan hari akhirat. Maksudnya itulah kenyataannya apa yang Allah telah beritahu. Sama ada suka atau tak suka, bagi mereka yang percaya dengan Allah dan hari akhirat kena terima kenyataan. Sama ada setuju atau tak setuju apa yang Allah telah tentukan ataupun peraturan Allah. Itulah kenyataan itulah kebenarannya, itulah apa yang Allah kehendaki, peraturan Allah ataupun undang-undang Allah yang dinyatakan di dalam ayat ini. Dalikum azka lakum wa athhar. Demikianlah untuk kamu, nasihat bagi kamu dan kesuciannya, ataupun kenyataannya dan kebenarannya, untuk perkara yang telah diberitahu, yang saya telah beritahu sebelum ni. Itulah kenyataannya, kebenarannya, yang terbaiknya, yang sepatutnya. Itulah kenyataan ataupun kesuciannya. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, maksudnya Allah tahu, maksudnya apa yang terjadi, apa yang berlaku di antara mereka jika perkara ini terjadi, berlakulah dalam kes ini. Kalau mereka bersama ataupun bernikah, sama ada diketahui, dimaklumi ataupun tidak dimaklumi kepada orang, tapi mereka memaklumi sesama mereka, mereka tahu, maklum antara mereka, maksudnya pasangan itu mereka maklum antara mereka berdua, mereka ingin bernikah atau berumah tangga, berkeluarga bersama, sama ada dimaklumi ataupun sama ada sebelumnya diketahui oleh orang ataupun tidak, mereka bernikah. Maksudnya mereka sah pernikahan mereka walaupun tidak dimaklumi. Dalam perkataan ini, dimaklumi ni Allah tidak memberitahu dimaklumi kepada, sama ada kepada orang lain ataupun kepada maklumat diketahui antara mereka berdua sahaja. Tidak memberitahu khusus, maksudnya dengan khusus kepada sesiapa. Ayat ini sebenarnya ada sambungan lagi pada di ayat 234 dan 235, 236, 237 memperkuatkan apa yang saya perkatakan tadi, baru sebentar tadi. Jadi kalau mengikut ayat ini, kalau kamu, sesiapa saja yang beriman, percaya dengan Allah dan hari akhirat, terpaksa terima kenyataan yang telah Allah tentukan. Terimalah, maksudnya
bagi kita yang beragama Islam, yang beriman, terimalah apa yang telah Allah tentukan. Dan ayat ni sebenarnya yang terakhir ini juga ada bersambung dengan ayat yang 232 ini. Dia ada kaitan juga dengan ayat 231. Sekejap ya, saya kecilkan. 231 ini dia bersambung ni dengan 231. Sebenarnya ada bersambung. Kalau kita perhatikan tanda ayat ini juga, kalau kita perhatikan, saya besarkan balik. Di akhir, untuk membuktikan ia boleh disambung ataupun bersambung, di akhir ayat 231 ini, tanda dua di hadapan, kalau bahasa Malaysianya, tanda dua ini yang terasing ini menandakan ia ada sambungan lagi dari ayat ini, ada sambungan lagi kepada ayat yang lain. Jadi untuk apa yang setelah saya memerhati dan mengkaji, ia adalah sambungan untuk kepada akhir ayat 232. Dia ada kena-mengena dan berkait. Jadi ayat ni 231 dia bersambung dengan ayat 232 yang terakhir. Ayat-ayat Allah ni kadang-kadang memang dia ada kena-mengena antara satu sama lain. Jadi sebab itulah kita perlu sebenarnya tidak boleh mengambil satu ayat saja, kena tengok yang sebelum dan yang selepas, baru kita boleh tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi saya masih ada masa lagi ni, saya nak tunjukkan sedikit tentang sambungan ayat yang saya skip ayat 233 ini besok. Sekejap ya, saya kecilkan. Ini ayat 233 sebab ia memperkatakan tentang tanggungjawab ibu bapa, keluarga, suami isteri. Jadi sebelum ni pun saya dah pernah tuliskan, tapi tulisan itu hilang. Jadi kemudianlah saya baru, kalaupun saya nak menerangkan kemudian, sebab saya nak menyambung kepada ayat yang ada kaitan dari ayat sebelum ini. Jadi tadi ayat 233 ia bersambung, ada kaitan dengan ayat 232 yang ini. Ia ada kaitan dengan ayat 233. Ini 233 mengenai suami isteri, tanggungjawab suami isteri dan waris. Kita skip sementara. Kita terus ke sini. Ini ayat 235. Saya secara kasar je, saya nak terangkan, besarkan sikit. Ini ayat 234, maaf. 234, 235, 236, 237 ia berkaitan. Ini ayat 234 pun dia berkaitan dengan mengenai pernikahan, lebih kepada pernikahan. Ini memperkatakan tentang para wanita yang kematian suami. Lepas tu Allah mengkaitkan juga tentang selepas iddah, mereka ni boleh melakukan apa yang sepatutnya yang dibolehkanlah mereka lakukan. Maksudnya dibenarkan apa yang mereka
yang ingin mereka lakukan, maksudnya sama ada nak bernikah ke ataupun sebagainya, mereka boleh melakukannya. Dan ini ayat 235 ini membuktikan kebenaran tentang saya tengok masa, takut tak cukup. Ini ayat ini membuktikan kebenaran boleh bernikah, terjadinya sahnya pernikahan itu tanpa ada saksi ataupun tanpa ada bukti bukti yang nyata, yang zahir, yang boleh dibuktikan dengan ayat 235 ini. 235. Dan, boleh berlaku hanya walaupun sekadar di dalam hati. Maksud dia mereka perkara itu boleh terjadi walaupun di dalam niat, di dalam hati, walaupun sekadar di dalam hati, boleh menjadi sah pernikahan itu. Ayat 235 dan ayat 236 ini kes mengenai setelah pernikah baru Allah memberkatakan tentang maharnya. Maksud dia setelah pernikahan mahar itu boleh diterima boleh ditentukan ataupun boleh diterima setelah pernikahan. Kalau di Malaysia ini dipanggil mas kahwin lah. Dan di 236 dan 237 sambungannya sedikit dan akhirnya kesimpulannya 237. Jadi saya nak memberitahu tentang kaitannya ayat 232. Ayat 232 ini ayat 232. Apa yang saya perkatakan itu ia boleh dibuktikan dengan penerangan ayat 234, 235 dan 236 di masa akan datang. InsyaAllah esok, insyaAllah saya sambung untuk membuktikan kebenaran ataupun kenyataan yang Allah sebutkan di ayat 232 itu. Bahawa dibolehkan bernikah tanpa perlu ada saksi ataupun perlu ada terutamanya kalau bagi saya perlu tanpa pernikahan jarak jauh akan boleh dikaitkan juga. Saya rasa setakat itu sahaja dulu untuk hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.